Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Zaima Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Kali ini Jejak Wanita Selangor berada di Dun Kuala Kubu Baru. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya Dun Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru ialah bandar di daerah Hulu Selangor dan bandar ini terletak di atas puncak bukit. Alhamdulillah, kita dah sampai di Dun Kuala Kubu Baru. Dan saya perkenalkan di sebelah saya. Nama saya Puan Hawa. Saya adalah penyelia Kuala Kubu Baru. Okey, penyelia di Dun Kuala Kubu Baru. PWB. Dan apa yang menarik sebenarnya di Kuala Kubu Baru ni? Di Kuala Kubu Baru ni banyak sangat tempat yang menarik. Tapi sebelum saya bawa Puan Zaima jalan-jalan dekat Kuala Kubu, kita kena cantik, kita kena make up dulu, lepas tu baru kita jalan. Okey, Okey, jom. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Tak boleh lama-lama ni sebab orang menyanyi ni dia kena ada cikgu, tenaga pengajar orang cakap kan. So tenaga pengajar untuk menyanyi ni pastinya orang yang berpengalaman kan. Jadi macam hari ini Jejak Wanita Selangor nak menampilkan tenaga pengajar di sebalik artis yang menyanyi ni adalah orang kena make up kan. Artis kena make up kalau nak menyanyi. So di sebalik tenaga pengajar untuk bermake up ni, okey, saya nak menampilkan Puan Aspalela Tawal. Ya, okey. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan. Saya panggil akak lah Boleh Boleh. akak. Okey, akak Kak Lela. Kak Lela. Okey. Kak Lela, okey. Sebelum kita pergi lebih orang kata bercerita panjang lagi mengenai make up ni, macam saya cakap kan, tenaga pengajar untuk make up. Okey. Puan Lela, apa orang kata pengalaman Puan Lela dalam make up artis ni lah orang kata. Boleh tak cerita sedikit? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Akak dalam bidang make up ni dalam bidang kecantikan ni, pengalaman tu memang banyak ya, sebabnya akak dah menceburi bidang ni dalam 35 tahun lebih macam itulah. Daripada kira lepas dia dalam umur 20-an macam tu dah memang menceburi bidang kecantikan dan make up. Baik. Okey, orang kata mungkin orang kata pengalaman tu ada dan ada juga orang cakap cabaran dalam make up ni lah kan Puan. Akak Puan lah. Okey akak, apa cabaran dalam untuk make up muka artis, muka ni lah orang kata orang kan. So apa dia punya cabaran? Okey. Untuk dalam bidang kecantikan ni dia ada macam-macam kata orang tu dugaan, cubaan dan dia punya yang kita nak tempuh tu memang banyak. Ya, daripada mula-mula kita dalam bidang ni memang perlukan kesabaran lah, sebabnya macam-macam yang kita akan tempuh ya. Kalau macam untuk sebabnya macam akak juga ya, memang dalam bidang make up pengantin macam tu. Dalam make up pengantin dia ada macam-macam dugaan juga kan, sebabnya orang ni kulit tak sama kan, ada yang gelap, ada yang cerah macam tu, dan juga ada yang berjerawat, ada yang kulit muka memang cantik kan. Jadi untuk yang muka cantik tu memang senang lah nak make up. Kalau kulit muka yang ada masalah sikit tu, yang ada jerawat tu, itu yang mencabarlah bagi akak. Okey. Okey, dalam PWB ni Puan, Kak Lela, macam mana akak boleh terlibat? Okay, dalam PWB ni memang secara tak langsungnya dalam menceburi dalam satu PWB ni dah 3 tahun lebih lah macam tu. Sekitar 3 tahun lebih. Dan bila masuk dalam PWB ni,
memang banyak lagi lah ilmu yang ada dalam ni. Macam peluang-peluang yang kita nampak memang banyak sangat di dalam PWB ni. Itu lepas tu pengalaman-pengalaman yang mungkin kita boleh kongsikan, mungkin bukan dalam bidang kecantikan saja, sebab dalam PWB ni dia ada banyak bidang luas. Bidang masakan pun ada, bidang makeup ada, bidang apa lagi, usahawan, ya banyaklah. Ya. Okey, boleh tak Akak tunjukkan sikit tutorial makeup daripada tangan Akak, hasil tangan Akak sendiri, boleh tak? Sebab InsyaAllah. mungkin kami nak orang kata nak tengok hasil tangan Kak Lela yang orang kata banyak pengalaman makeup artis kan. Okey, boleh tak kita tengok kan? Dan saya pun nak cuba juga nak belajar juga. InsyaAllah boleh. Okey. Jadi untuk yang meneruskan tu kena pakai cermin mata. Sebenarnya dari dulu tak pakai cermin mata. Sekarang kena pakai cermin mata. Punya dah lama dalam bidang ni kan. Jadi insya-Allah lah kita akan tunjuk ya. Okey, boleh Kak. So Kak, macam Akak punya pengalaman, pengalaman makeup ni. Okay, boleh Kak? Boleh kita boleh terus sambil-sambil. Pengalaman Akak makeup ni, orang kata mungkin ada artis-artis yang Akak pernah makeup kan. So siapa artis-artis yang pernah Akak makeup? Yang ramai lah. Kalau dalam macam sebabnya pada tahun 2016 ya, Akak juga terlibat dalam satu penggambaran yang memang menyeluruh lah selama setahun, iaitu dalam Maharaja Lawak Mega. Maharaja Lawak tahun 2016. Memang kita make up kat situ setiap hari Jumaat. Kita akan make up lah, sebabnya program tu di live kan. Jadi kita akan make up ramailah artis kat situ. Ada yang make up kadang-kadang kita nak kena make up dia bukan setakat untuk cantik, yang tak bagi buruk pun ada. Macam orang tua pun ada juga. Jadi kita kena dia panggil tu make up apa, efek lah, make up yang kata orang tu nak bagi muka tua, nak bagi muka nampak macam ada kedut-kedut tu kena nampak lah. Daripada muda boleh nampak jadi tua. Jadi insyaAllah yang ni kita nak tunjuk make up yang advance lah, iaitu make up yang terkini ya. Jadi kalau sesiapa nak ni kena ikutlah tutorial ni ya. Okey, ni apa? Ni orang panggil yang ini dipanggil primer. Primer. Sepatutnya untuk mula-mula kita spray muka kita punya model ni, tapi model ni muka dia pun dah nampak macam flawless. Model pun dah flawless muka dia. So senang untuk make up. Okey, macam puan sendiri kan, macam pernah jumpa artis yang orang kata kulit yang orang kata payah nak make up tu, macam mana puan orang kata menutup? Dia kalau untuk menutup pori-pori yang macam dah terbuka tu kan, kita memang kena pakai dia punya concealer dia banyak lah, dan juga kena pakai foundation yang memang sesuai dengan kulit. Ya. Jangan kalau kita salah pakai, mungkin orang tu kulit muka dia cerah, nanti dia akan nampak gelap muka dia kan. Jadi kena sesuaikan dengan kulit muka, dan juga kalau kulit muka dia berminyak, kita kena pakai barang yang produk ni yang jenis water base yang memang tak berminyak lah kalau kita pakai dia. So macam ini untuk orang kata krim lah kan Kak. Tapi macam saya sendiri kalau nak make up, saya sangat sensitif, bukan sensitif lah, sangat susah nak make up orang kata nak buat kening Kak. Nak buat kening. Nak buat kening ni orang kata macam orang kata apa? Tangan tu kena kreatif sikit lah kot. Kalau untuk petua daripada akak lah. Daripada akak kalau nak belajar, kena dah lepas belajar tu kena hari-hari make up, kalau boleh 100 kali make up. 100 kali make up dekat muka kita ataupun muka kawan-kawan ke kan, 100 kali. InsyaAllah ni khatam lah tu. InsyaAllah boleh. Magic tak? Tadi saya dekat sana kan. So sekarang kita dah tukar tempat. Disebabkan kita punya terkena matahari. So boleh orang kata mencairkan apa orang kata muka tau make up tu. Okey kita sambung balik. Kak Lela, bagaimana orang cakap PWB ni boleh melatih melatih inilah orang kata ahli-ahli dia untuk inilah dalam mungkin dalam PWB ni kita akan melatih macam kita punya ahli-ahli kita ni ataupun sesiapa yang nak join dengan PWB ni, sebab kita buka untuk semua orang. Untuk semualah, tak kira peringkat umur. Tapi bagi sesiapa yang berminat, insya-Allah kita akan bimbing dia sehingga dia kata orang tu memang boleh menjadikan bidang ini sebagai satu perniagaan pada dia, boleh menjana pendapatan pada dia. Jadi sebab itu komitmen yang memang PWB
terapkan pada semua. Okey, macam Kak Lela sendiri dalam PWB dah berapa lama ya? Kak Lela dalam PWB dah ada dalam 3 tahun lebih. 3 tahun lah. Okey, 3 tahun. So dalam 3 tahun ni dah ramai lah orang kata ahli-ahli yang Dah ramai dah ahli-ahli peserta-peserta yang join dengan kita, tak kira muda, tak kira ni lah, tapi kebanyakan ni yang berminat sekarang ni memang anak-anak muda lah, yang lepasan sekolah macam tu. okey. Ni apa pula? Okey, Kak yang Lela ni kita tak foundation, iaitu yang ni foundation ni kita nak tutup lah celah-celah yang ada pada muka lah, walaupun muka kita punya model kita ni dia tak ada masalah apa-apa kan. Dah flawless lah. Jadi kita nak juga pakaikan dia foundation untuk menutup celah-celah dan juga untuk bagi makeup tu tahan lama. Okey. Ya? Okey. Selalu makeup ni dia ada orang kata tone warna apa? Ya, dia mengikut pemilihan warna kulit juga. Jadi foundation tu kalau boleh kena yang betul-betul lah mengikut warna kulit model apa ni macam pengantin, ikut warna kulit pengantin. Kalau putih, kalau muka dia dah cerah, kita gunakan foundation yang cerah. Yang cerah dan sesuai. Kalau nak tengok dia punya ni, kita ambil sikit, kita boleh letakkan pada sebelah tepi ni, kita tengok. Boleh tengok dia boleh punya. tengok dia sesuai ke tidak. Ya, lagi satu kita kena blendkan dia sekata. Kena blend foundation ni kalau ni memang kita kena blendkan rata-rata lah. Okey. Pernah tak Kak kalau macam model yang akak make up, lepas tu dia macam tak kena dengan apa orang kata tone kulit dia tu? Ada juga. Kadang-kadang kita pun kata orang tu manusia ni mungkin tak semuanya perfect kan. Jadinya ada juga kadang-kadang terdapat yang macam tu, tapi teknik kita tu kena betul. Kalau foundation kita pakai tu cerah, nanti kita rasa macam terlampau cerah sangat, tak sesuai. Kita boleh, takkan kita nak padam balik kan. Jadi kita sesuaikan dengan pakai compact ataupun loose powder yang colour gelap sikit. Okey. So macam Kak Lela cakap tadi boleh tutup, macam contoh macam kening saya sendiri. Okey, macam mana Kak Lela nak tutup tu? Dia ada gam dia ke ataupun dulu kita gunakan macam teknik dia ada macam-macam teknik. Dulu kita pakai gam lah, kita tutup semua ni dulu kan. Bulu-bulu kening ni kita tutup dulu, lepas tu kita draw balik kan. Tapi sekarang ni kita ada teknik yang terbaru. Kita gunakan cara kita tutup tu kena pakai kita pakai foundation. Jadi kita boleh tutup balik. Jadi tutup balik yang mana bulu-bulu kening yang kita tak perlukan tu, kita boleh tutup. Ya? Okey Kak Lela, kita tengok dah glowing dah tu, dah cantik dah. Makeup macam cantik je. Okey. Model pun suka nampak nampak macam apa berseri kan. Okey Kak Lela, so apa akhir sekali yang perlu kita touch up lagi untuk last sekali kita bagikan lagi dia untuk fixkan makeup ni semua supaya nampak lagi cantik. Ya, kita spray saja. Gitu. Okey, ni untuk apa tadi? Ini untuk naik kekalkan makeup dan nampak lagi glowing lagi. Okey. Okey, dah cantik. Baiklah, terima kasih pada Kak Lela sama-sama. sebab sudi berkongsi cara untuk makeup kan bersama dengan PWB dan kongsi semua info-info yang menarik tentang makeup dan PWB sendiri. Dan kita berjumpa lagi selepas ini. Ke mana agaknya jejak wanita Selangor ini? Jom ikut saya. Dun Kuala Kubu Baru diwakili oleh Yang Berhormat Puan Lee Ki Hiong. Dun ini adalah ibu daerah Hulu Selangor dan dalam kalangan penduduknya, Kuala Kubu Baru juga dikenali dengan singkatan KKB. Baiklah, kita bersama penyelia Pusat Wanita Berdaya Kuala Kubu Baru dan di sebelah saya ni adalah Puan Hawa. Ya, Puan Hawa daripada Kuala Kubu Baru. Okey, Puan Hawa. Sebelum kita bercakap lebih lanjut mengenai PWB di Kuala Kubu Baru ni, okey, kita nak tahu juga kita sekarang berada di mana ni? Okey, sekarang ni kita berada dekat Galeri Sejarah Kuala Kubu Baru. PWB Kuala Kubu Baru ataupun Pusat Wanita Berdaya Kuala Kubu Baru ini baru 3 tahun. Sebenarnya sangat baru dekat Kuala Kubu Baru ni. Okey, boleh Hawa kongsikan sedikit tak info atau berkenaan dengan DUN?
Kuala Kubu Baru ni keluasan dia 617 km persegi dengan 16 daerah mengundi. Kira luas jugalah Kuala Kubu Baru ni. Kira satu cabaran juga bagi saya untuk menyelaras program-program PWB sekitar Kuala Kubu Baru. Okey, antara program yang PWB Kuala Kubu Baru laksanakan. Kita dah lakukan banyak program. Macam tahun lepas dalam 24 program PWB Kuala Kubu Baru dah buat sekitar Kuala Kubu Baru ni. Di antaranya macam yang kita cakap pasal program ajar diorang buat dodol, aneka biskut, tutor makeup. Lepas tu kita ada ajar buat marketing, packaging, design, macam-macam lah. Okey. Dan siapa yang terlibat dalam PW ni antaranya? Di antara peserta-pesertanya memang selalunya adalah daripada komiti tempat tu sendiri. Contoh macam saya buat dekat Kampung Padang Golf. So wanita dekat sekitar nearest area Kampung Padang Golf tu boleh datang walk in. Kita tak ada macam spesifik. Semua wanita boleh join. Tapi sekarang kita pun boleh menerima beberapa peserta daripada lelaki. Kita tak kisah. Kalau lelaki berminat untuk join program PWB, kita terima. Bagaimana untuk mereka sertai? Kalau Macam daripada pihak PWB Kuala Kubu Baru sendiri, bila kita dah set up untuk satu program, memang saya akan minta tolong AJK, ahli-ahli majlis, YB Ado untuk blast iklan, dan kita akan minta tolong pengurusi MPKK sendiri untuk maklumkan dengan komiti dekat kawasan mereka. Okey. Orang kata kalau semakin ramai yang sertai PWB ni, pastinya ada cabaran dia. So apa cabaran dia? Cabarannya memang banyak cabaran sebenarnya. Dia lain tempat lain cabaran. Macam kat tempat ni cabarannya macam tu. Kat tempat ni cabarannya macam lain pula. Macam cabaran-cabaran yang saya yang pernah lah kan lalui. Macam satu bengkel kita nak buat, sebenarnya kita tak boleh terima terlalu ramai. Sebab kalau kita mengajar satu bengkel, kalau ramai sangat dia tak sampai. Cikgu dan pembantu dia tak sampai nak mengajar semua kan. Okey. Jadi bila peserta ramai, kita terpaksa tolak komiti yang nak masuk untuk kita punya bengkel tu. Jadi sebab kita buat bukan besar punya, sebab kita buat bengkel supaya semua orang boleh terima kan. Jadi kadang-kadang tu terpaksa tolak komiti untuk tak dapat join tu, rasa macam bersalah jugalah. Okey, kalau macam tu berapa had yang ditetapkan? Macam kalau demonstration memang kita open besar lah. Mungkin dalam 50 orang boleh masuk. Tapi kalau kita buat bengkel, memang kita hadkan 20, 25, macam tu. So tak ramai boleh masuk. So mungkin daripada situ ada kenangan yang Hawa rasa kenangan manis lah untuk Hawa kenangan manis memang banyak sangat. Lepas tu saya pun kenal ramai orang daripada program ni. Kita berkenalan dengan ramai orang. Di antara kenangan saya pun sekarang ni saya dah pandai make up. Sebelum ni saya tu memang tak make up. Sebelum ni saya memang tak ada make up sebab kita buat program bila kita buat bengkel, contoh kan, bengkel make up. Lepas tu kita sekali saya pun turut belajar. Bila turut belajar, lama-lama tu kita praktis. Sekarang saya dah jadi macam wanita yang betul-betul wanita lah bila dah belajar make up. dah pandai. Okay, antara program yang PWB sendiri, boleh tak macam beritahu apa program yang kira Hawa rasa menarik lah dekat sini dalam PWB? Sebenarnya saya sangat suka bila buat program-program yang kiranya memberi ilmu dekat wanita-wanita bawah tu, supaya dia orang boleh mendapat untuk menjana pendapatan dia orang sendiri. Sebab kampung ni dia punya ekonomi tak berapa bagus lah kiranya. Kalau dia orang kita bantu daripada segi marketing, daripada segi packaging, menu-menu yang menarik. Jadi sekaligus kita dapat membantu wanita-wanita untuk lebih maju, boleh membuat keputusan yang lebih bagus untuk diorang punya diri lah. Kita tahu banyak orang kata aktiviti yang dilakukan oleh PWB sendiri. Jadi apa harapan Hawa sendiri terhadap pusat wanita berdaya di Kuala Kubu Baru ni?
Harapan Hawa besar. Hawa sebenarnya beruntung lah sebab Hawa punya Kuala Kubu Baru ni dia punya Don pun adalah seorang wanita. Jadi harapan saya untuk membangunkan wanita-wanita kat sini untuk lebih berdaya saing, lebih bijak membuat keputusan dalam kehidupan diorang, lebih maju lah. Kira Hawa sangat suka bila komuniti kat sini ada satu semangat untuk diorang improve kehidupan yang lebih baik. Baik. Baiklah, saya kira sampai sini dulu PWB di Kuala Kubu Baru, dan harapan daripada PWB sendiri dan harapan saya sendiri agar wanita-wanita di luar sana mendapat maklumat, info yang dapat memberi semangat yang luar biasa kepada wanita-wanita di luar sana untuk lebih berdaya. Dan apa moto PWB? Okey, moto PWB. Wanita berdaya, wanita berdikari. Baik, dah penat tadi, dah make up, dah cantik dah kan. Sekarang ni kita nak makan pula. Dan apa produk yang kita nak makan hari ni? Kita perkenalkan dulu siapa di sebelah saya ni. Nama saya Nur Azhar binti Abdul Kadir, tapi di sini lebih dikenali dengan Mak Ngah. Okey, Mak Ngah. Okey. Kita panggil Mak Ngah lah ya? Ya, okey, Mak Ngah. Mak Ngah, apa produk yang Mak Ngah buat? Mak Ngah di sini dengan PWB, Mak Ngah buat dodol. Dodol asli, kacau dengan tangan, manual. Okey. So, macam mana tercetusnya idea untuk buat dodol ni dah masuk ke PWB? Sebenarnya 2 tahun lepas PWB ada membuat program mengacau dodol, mengajar. Daripada situ Mak Ngah cuba buat, lepas tu ada ambil order lama-lama. Memang banyak tempat lah. Jadi Mak Ngah buat lah seminggu, kadang sampai 3 kawah. Satu kawah tu dalam 20 kilo Mak Ngah dapat. So permintaan sangat tinggi. Alhamdulillah, sangat tinggi. Okey, apa ni, dodol ni dia ada perisa tak? Original saja. Original. Untuk 3 kawah tu berapa lama untuk? Dia kalau masak tu satu kawah tu biasa dalam 5 jam. 5 jam. 5 jam. So macam di PWB sendirilah Mak Ngah apa kata bawa masuk dalam PWB. So macam mana tarikan daripada setakat ni PWB. Alhamdulillah PWB kami ada PWB ada kedai sendiri di Batangkali. Jadi kita letak produk di situ. Pada masa yang sama juga Mak Ngah ambil order daripada kawasan-kawasan luar juga. Mak Ngah hantar sampai ke Bangi pun ada. Okey, kalau macam orang luar nak dapatkan dodol Mak Ngah ni macam mana? Boleh order, ada nombor Mak Ngah dekat sini. 019-22-55-700 boleh order. Tapi kalau luar kawasan biasanya Mak Ngah kata 2 kilo lah. 2 kilo. 2 kilo Mak Ngah akan hantar, buat penghantaran. Satu bekas ni berapa? 500 gram. 500. Oh, 500. 500 gram. Okay. Ini yang Mak Ngah buat semalam. Baik, okey, Mak Ngah ni antara orang kata peserta PWB Kuala Kubu Baru yang berjaya mendapat pendapatan melalui produk yang dihasilkannya, iaitu dodol. Jadi saya rasa sampai sini dulu kita bersama, dan ada lagi produk yang dihasilkan oleh peserta PWB. Okey. Nak tahu apa? Kita tunggu selepas ini. Wanita berdaya, wanita berdikari. Baik, tadi kita dah kenal dengan seorang peserta daripada PWB Kuala Kubu Baru yang berjaya menghasilkan dodol, dan kali ini kita nak kenal dengan seorang lagi peserta yang membuat biskut kelapa, dan bersama-sama saya adalah saya Kak Ikin daripada PWB Kuala Kubu, ataupun lebih dikenali dengan Coach Ikin. Coach Ikin, instruktor untuk senam robik Okey, Kak Ikin, macam mana tercetusnya idea nak buat biskut kelapa ni? Kisah ni tahun lepas hari raya, inisiatif daripada penyelia kita sendiri melahirkan idea untuk mengeluarkan satu produk untuk jualan. Jadi kita fikir-fikir kita nak keluarkan satu produk, iaitu biskut kelapa. Okey. So macam mana orang kata Kak Ikin sendiri masuk dalam PWB ni dan mengeluarkan produk-produk yang macam ni? Apa orang kata tarikan untuk Kak Ikin buat produk-produk macam ni? Sebenarnya kita
join PWB ni adalah sangat bagus sebab dia melahirkan usahawan-usahawan. Lepas tu dia memberi peluang kepada kawan-kawan wanita untuk mencari peluang untuk menambah pendapatan. Jadi saya dan AJK berbincang untuk melahirkan satu produk iaitu biskut kelapa ni lah. Salah satu produk. Jadi nasihat Kak Ikin sendirilah kepada orang luar yang nak sertai PWB. Bagi saya, nasihat saya, ambillah peluang yang PWB yang sedia ada. Joinlah. Jadi dia banyak memberi peluang kepada kaum wanita di sekitar sini. Ini antara produk yang Kak Ikin buat sendirilah keluaran dia. So keluaran Kak Ikin sendiri dan ini idea Kak Ikin lah. Idea bersama. Idea bersama AJK yang paling utama sekali penyelia PWB sendiri, Puan Hawa. Dia yang melahirkan idea ni untuk melahirkan produk biskut kelapa ni. Dan saya nak beritahu dekat sini YB Lee sangat membantu untuk kami kaum-kaum wanita dekat sini. Okey, antara bantuan yang diberikan sokongan untuk wanita-wanita yang berniaga untuk buka kedai. Salah satulah. So kedai yang letak ni PWB. Ini kita letak, kita ada PWB ada kedai sendirilah dan kita akan letak produk tu di kedai PWB. Di mana? Di Batang Kali. Okey, sama dengan dodol. Sama dengan produk dodol tadi. Okey. Saya kira ini antara produk yang laku keras antara permintaan yang paling tinggi. Okey. Dan saya berharap produk yang dihasilkan oleh ahli-ahli peserta PWB Kuala Kubu Baru ini menjadi orang kata pendorong semangat kepada wanita-wanita di luar sana untuk lebih maju dan menambah pendapatan. Jadi nama saya Mat Mahir bin Muhammad Ali. Saya ikutnya dah lama lah kat sini, 68 tahun kat sini. Dilahirkan di sini jadi kira orang tempatan lah. Tugas saya sebenarnya, jawatan saya sini setiausaha. Masjid Apam Pecah adalah masjid pertama daerah Ulu Selangor yang dibina pada tahun 1926. Dibina selepas sahaja banjir besar berlaku di Apam Pecah. Jadi mula-mula ni masjid ni memanglah untuk karya daerah mukim Kuala Kubu lah, dia punya jamaah dia. Jadi oleh kerana ia ini dikategorikan bawah warisan yang sekira 100 tahun ke bawah. Jadi ini di antaranya ialah masjid warisan lah. Jadi masjid ini diwakafkan oleh saudari Puan Hajah Sabariah hasilnya. Jadi diwakafkan dan pembinaan ini adalah hasil kutipan daripada ahli-ahli karya. Baiklah, sekian dahulu program Jejak Wanita Selangor di Don Kuala Kubu Baru. Jangan lupa like dan juga share video ini. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari.